Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Adibah binti Mat Idris. Nombor kad matrik saya 94041806530401. Saya merupakan pelajar dari Pusat Pembelajaran OUM Temerloh. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi keperluan tugasan HTPS 2103 Keluarga dan Komuniti dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak, di mana saya perlu membuat pembentangan berdasarkan soalan tugasan bahagian 1 iaitu berkaitan dengan penlibatan keluarga dan komuniti dalam pendidikan awal kanak-kanak. Baiklah, sebelum saya bentang kandungan di dalam slide pembentangan saya ini, sukalah saya untuk sebutkan sedikit isi kandungan yang terdapat di dalam slide saya ini. Yang pertama adalah objektif. Objektif ini adalah untuk menjelaskan matlamat utama pembentangan dan juga maklumat kandungan di dalam pembentangan. Yang kedua adalah pengenalan berkaitan dengan kekeluargaan dan juga komuniti. Yang ketiga, kepentingan penlibatan keluarga. Mengapa pentingnya penlibatan ini kepada pendidikan awal kanak-kanak, terutamanya kepada ahli keluarga. Yang keempat, kepentingan penlibatan komuniti. Benarkah komuniti juga perlu melibatkan diri dalam pendidikan awal kanak-kanak? Yang kelima, strategi penlibatan keluarga dan komuniti. Strategi ini dan cadangan yang efektif bagi melibatkan keluarga dan komuniti. Serta yang terakhir sekali adalah penutup, kesimpulan yang jelas untuk kesemua kandungan yang disampaikan. Baiklah, objektif. Ada dua objektif di sini. Yang pertama adalah membincangkan kepentingan penlibatan keluarga dan komuniti dalam pendidikan awal kanak-kanak. Yang kedua, strategi khusus bagi melibatkan keluarga dan komuniti dalam pendidikan awal kanak-kanak. Maksud keluarga dan komuniti. Mari kita ketahui dulu maksud keluarga dan juga komuniti. Okey, erti keluarga adalah sebuah ikatan yang terdiri antara ibu bapa dan juga anak. Kebanyakan manusia tahu serba sedikit tentang keluarga kerana membesar dalam keluarga, sama ada keluarga sendiri atau keluarga diangkat. Namun, jika kita lihat dengan lebih mendalam lagi, keluarga meliputi semua pihak yang memiliki hubungan darah atau keturunan. Apabila seseorang wanita dan lelaki telah bersumpah untuk hidup bersama-sama mengikut undang-undang sivil dan agama, mereka sudah boleh memulakan sebuah keluarga yang lengkap. Menurut Olsen and Defend 1994 telah mendefinisikan keluarga sebagai seorang individu yang komited untuk berkongsi kasih sayang, sumber, membuat keputusan dan memupuk nilai-nilai murni bersama ahli keluarga. Seterusnya, maksud komuniti pula adalah masyarakat yang terdiri daripada mereka yang berada dalam sekumpulan masyarakat yang tinggal dalam lokasi yang sama. Komuniti juga boleh diartikan sebagai masyarakat atau orang ramai. Dari sudut lain juga ada mengatakan komuniti adalah kumpulan individu yang mempunyai sifat-sifat yang merangkumi kecenderungan atau kepentingan yang serupa. Dengan erti kata lain, satu kumpulan manusia yang mempunyai persefahaman dalam sesuatu matlamat dan sentiasa berhubung antara satu sama lain. Baiklah, saya akan menerangkan kepentingan penlibatan dalam pendidikan awal kanak-kanak secara umum. Yang pertama adalah penlibatan keluarga menentukan pencapaian kanak-kanak dalam matlamat yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Maksudnya di sini adalah seperti yang kita tahu, pendidikan awal kanak-kanak merupakan peringkat awal dalam proses pembelajaran untuk seseorang kanak-kanak. Memberi pendedahan dan juga memberi pendidikan awal kepada kanak-kanak sudah semestinya dapat membantu perkembangan mereka secara menyeluruh. Yang kedua adalah penlibatan ibu bapa juga perlu digalakkan lagi kerana ianya memberi kesan yang mendalam terhadap perkembangan sosial dan kejayaan akademik kanak-kanak. Dan yang ketiga adalah komuniti kita memerlukan masyarakat yang berfikiran keluarga. Kerana apabila ada program yang melibatkan orang ramai, pihak komuniti dapat bertolak ansur dan memahami keadaan suasana tempat yang bising pada setiap program yang dijalankan di tadika. Baiklah, slide yang seterusnya berkaitan dengan kepentingan penlibatan dari sudut keluarga.
Ini adalah dari sudut keluarga. Okey, yang pertama adalah anak-anak menjadi cemerlang di sekolah. Hal ini adalah kerana ibu bapa yang melibatkan diri semasa program awal pendidikan dapat membantu anak-anak mereka mendahului peralihan dengan berjaya dari tadika ke sekolah rendah. Penlibatan ibu bapa ini merujuk kepada peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak di sekolah maupun di rumah. Pelibatan ini mengambil kira sama ada kehadiran anak-anak ke sekolah. Ibu bapa juga boleh berkomunikasi dengan guru-guru dan membantu tugasan sekolah anak-anak di rumah. Begitu juga dengan adanya guru yang terlatih, ibu bapa dapat mengumpul maklumat dan sumber untuk membantu mereka memahami segala aspek perkembangan kanak-kanak daripada segi sosial, emosi, fizikal, kreatif dan kognitif. Seterusnya, membantu meningkatkan prestasi akademik anak-anak. Penlibatan keluarga yang prihatin dalam pendidikan awal kanak-kanak juga membantu meningkatkan prestasi akademik anak-anak. Namun begitu, bukan sahaja dalam pencapaian akademik. Peningkatan kehadiran sekolah, pengurangan masalah disiplin serta peningkatan kadar graduasi juga akan meningkat. Dapatan kajian Muhammad Jelas et 2014 menunjukkan ibu bapa yang memberikan sokongan akademis seperti memberi bimbingan menyiapkan kerja sekolah, memberi sokongan motivasi seperti berbincang mengenai masalah pelajaran dan memantau kegiatan anak-anak akan menyumbang kepada pencapaian akademik anak mereka. Kekurangan masa ibu bapa dalam membuat bimbingan dan memantau perkembangan pelajaran anak-anak akan memberi kesan terhadap pencapaian akademik mereka. Disebabkan itu, amat penting pelibatan keluarga dalam pendidikan awal kanak-kanak. Yang ketiga adalah ibu bapa perlu melibatkan diri dengan pentadbiran sekolah dan persatuan ibu bapa dalam mewujudkan persekitaran rumah yang menggalakkan pembelajaran serta ibu bapa membekalkan pengetahuan dan kemahiran bagi membantu anak-anak di sekolah dan di rumah. Persepsi ibu bapa tentang penlibatan dalam pendidikan awal kanak-kanak seharusnya berterusan sejak anak-anak memulakan sesi persekolahan. Ibu bapa perlu melibatkan diri dengan pentadbiran sekolah dan persatuan ibu bapa guru dalam mewujudkan persekitaran rumah yang menggalakkan pembelajaran, membekalkan pengetahuan dan kemahiran bagi membantu anak-anak di sekolah. Persepsi yang sebegini secara tidak langsung mewujudkan hubungan yang sihat antara sekolah dan ibu bapa. Ibu bapa yang terlibat dalam aktiviti pembelajaran kanak-kanak di sekolah juga akan lebih memahami kurikulum dan aktiviti yang dipelajari oleh anak-anak di sekolah. Seterusnya, kepentingan penlibatan dari sudut komuniti. Yang pertama adalah komuniti penting untuk meningkatkan kejayaan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, meningkatkan keyakinan diri kanak-kanak terutamanya dalam komunikasi, bergaul dengan orang luar. Yang ketiga, berlaku proses interaksi dan komunikasi secara tidak langsung yang juga ditekankan dalam kurikulum. Pergaulan kanak-kanak dalam komuniti akan mempercepatkan kebolehan berkomunikasi lebih awal kerana terdapat rangsangan luar yang positif. Ini adalah kepentingan penlibatan dari sudut komuniti. Okey, berkaitan dengan keyakinan diri kanak-kanak. Keyakinan dalam diri adalah elemen penting yang perlu ditonjolkan oleh seorang kanak-kanak kerana keyakinan diri yang ada pada seorang kanak-kanak akan membantu dalam pembentukan personaliti individu itu sendiri. Penyertaan komuniti dalam aktiviti pembelajaran sama ada yang telah dirancang oleh guru maupun cadangan aktiviti daripada ibu bapa sedikit sebanyak membantu kanak-kanak untuk terus melakukan aktiviti dan berani tampil ke hadapan dan berkeyakinan untuk bergaul dengan orang luar. Seterusnya adalah strategi khusus yang boleh digunakan oleh pendidik. Seterusnya, strategi khusus yang boleh digunakan untuk melibatkan keluarga dan komuniti. Yang pertama adalah membuat program dan aktiviti bersama di dalam kawasan sekolah atau luar kawasan sekolah. Yang kedua, mewujudkan medium khas untuk komunikasi menerusi kemudahan gadget dan aplikasi. Yang ketiga, sumbangan tenaga dan bahan iaitu melalui gotong royong dan sukaneka sekolah.
Baiklah, saya akan kupas strategi yang pertama iaitu membuat aktiviti dan program bersama, contohnya aktiviti gotong royong. Kebanyakan program yang dilakukan oleh pihak sekolah memerlukan kerjasama masyarakat setempat dan ibu bapa. Tanpa mereka, kemeriahan dan kejayaan program yang dilaksanakan itu akan mempengaruhi persepsi orang luar terhadap sekolah. Contohnya aktiviti gotong royong bersama-sama bagi menceriakan kawasan sekolah. Ibu bapa yang hadir boleh membawa peralatan gotong royong dan berkomunikasi dengan guru dan komuniti. Misalnya cadangan pembinaan taman bunga, komuniti setempat boleh membawa bunga dan keperluan lain bagi merealisasikan cadangan tersebut. Secara tidak langsung, aktiviti sebegini akan mengeratkan hubungan di antara mereka dan menunjukkan komunikasi dan akraban yang baik. Selain itu, aktiviti sukaneka juga boleh dilaksanakan kerana aktiviti ini adalah antara aktiviti yang bermanfaat dari segi fizikal dan emosi. Kanak-kanak juga berminat dengan aktiviti fizikal yang akan merangsang tubuh badan mereka untuk bergerak aktif, manakala ibu bapa pula akan turut seronok dalam membantu guru mengawal kanak-kanak dan melihat sendiri pencapaian dan perkembangan anak-anak mereka. Strategi yang kedua adalah mewujudkan medium khas untuk komunikasi. Keterlibatan ibu bapa dan komuniti memainkan peranan dalam kemajuan sekolah. Kewujudan medium ini memudahkan interaksi antara guru dan ibu bapa dalam berkomunikasi. Banyak aplikasi dalam kemajuan zaman kini yang memudahkan interaksi di antara masyarakat. Contohnya Facebook, Telegram dan Facebook. Okey, untuk medium khas untuk komunikasi ni adalah guru boleh memaklumkan di dalam Facebook untuk membuat hebahan tentang majlis sambutan graduasi kanak-kanak. Penggunaan aplikasi dalam talian ini akan memudahkan pencapaian maklumat secara terus dari guru kepada ibu bapa dan komuniti. Selain itu, medium komunikasi ini juga membantu orang luar untuk mencari informasi tentang sekolah. Segala aktiviti yang dilakukan oleh pihak sekolah juga boleh dimaknai untuk tetapan ibu bapa dan ia juga membolehkan ibu bapa mengetahui aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan kanak-kanak di sekolah. Strategi yang ketiga adalah sumbangan tenaga dan bahan. Sumbangan tenaga ini biasanya amat diperlukan oleh pihak sekolah. Contohnya, sekiranya terdapat masalah kerosakan pada bangunan sekolah, guru boleh meminta bantuan ibu bapa yang mahir untuk membaikinya. Masalah biasa yang dihidapi adalah seperti kerosakan lampu, kebocoran paip air atau kerosakan meja dan kerusi pelajar. Dengan bantuan kecil seperti menyumbangkan tenaga ini, ia akan menjimatkan pihak sekolah untuk mencari dan mengupah orang lain untuk membaikinya. Seterusnya, ibu bapa sendiri dapat menjamin keselesaan dan keselamatan kanak-kanak. Kesimpulannya, penlibatan ibu bapa dan komuniti adalah digalakkan kerana ia adalah elemen penting dalam pelaksanaan kurikulum prasekolah. Permuafakatan antara guru, ibu bapa dan komuniti dapat membantu dalam perkembangan dan kemajuan murid secara berterusan ke arah melahirkan warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Selain daripada itu, ibu bapa perlu mempunyai persepsi bahawa penlibatan yang berterusan terhadap pendidikan awal kanak-kanak dan kerjasama antara ibu bapa dengan pendidik akan menyebabkan kemahiran akademik murid akan meningkat dan masalah tingkah laku akan berkurangan. Baiklah, sampai sini sahaja video saya. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.